Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan SBO Trading untuk hari ini guys. Apa khabar untuk anda semua? Syah harap doakan juga untuk anda semua baik-baik je untuk hari ini. Dan hari ini seperti biasa kita akan trade juga secara santai. Alright. Saya bersantai, namun berwaspada. Kita ada gangguan daripada Siri, okey. So kita tutup Siri ni. Alright, minta maaf semula. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan SBO Trading. Seperti biasa untuk anda yang belum lagi pernah join kita punya channel ni adalah channel untuk kita bertrading di platform All In Trade. Alright. So apa saja yang saya kongsikan di sini adalah hasil daripada pengalaman-pengalaman saya sebelum ni bertrading daripada zero sampailah sekarang ni. Walaupun kadang-kadang ada yang tak profit, biasalah tu market. Kita hanya boleh berusaha, kita boleh belajar, tapi rezeki pokok pangkalnya terletak di tangan Tuhan Allah kan. So kita usahalah untuk hari ini. Just untuk anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kami, boleh terus subscribe dan jangan lupa tekan button loceng juga kat tepi tu supaya korang tak terlepas dengan video-video terbaru yang kita dah uploadkan. Memang sebelum ni kita ada problem sikit yang mana Syah tak buat video dah lebih kurang 2-3 minggu juga. So hari ni buat balik. So diharapkan perkongsian untuk hari ni bermanfaat untuk you guys semua. Alright. So kita nak trade hari ni. Yang mana kalau ikutkan jom kita pergi ke market dahulu. Kita nak kongsikanlah antara strategi terbaru ataupun strategi yang kita dah gunakan yang bukanlah 100% tepat, tapi dia membantu jugalah dengan indikator. Setengah orang dia ada suka trade tanpa indikator. Setengah orang dia ada gunakan juga indikator ni. Sebab ada juga dia ada pro and cons lah. Sebab biasanya kalau pakai naked chart ni, dia orang yang dah faham berkenaan dengan resistance, support and resistance, supply and demand, dia punya Elliott wave semua tu lah. Alright, tapi orang yang indikator ni untuk lagi memudahkan kita untuk nampak harga supaya kita tak orang cakap apa terlepas pandang lah mungkin. Sebab kadang-kadang ada kalau naked chart ni kita ada kadang-kadang kita tak mark kan. So kita kadang terlepas pandang, tapi indikator ni mungkin membantu kita lah. Dia terpulanglah kepada individu trader tu sendiri, right? Dan satu kesalahan yang saya nampak, bukanlah kesalahan, macam diri saya juga sendiri sebelum ni, saya pernah terlampau obses dengan strategi-strategi yang ada dekat dunia ni. So nampak strategi baru, member ni pakai okey, kita pun pergi kat sana. Tapi tak okey, kita buat tak okey, dia buat okey, kita buat tak okey. Lepas tu kita nampak pula strategi daripada otai ni pula. Oh, buat macam ni okey. Tak okey. Dia buat okey, kita buat tak okey. So apa masalah sebenarnya? Masalahnya adalah dekat diri kita guys. Sebab kita tak fokus dengan satu teknik yang kita gunakan. Apa-apa teknik saya rasa dia bagus. Teknik-teknik ni sebenarnya cuma kita antara kita faham dengan tak faham je apa yang kita buat tu. Alright. So insyaAllah ada banyak teknik yang bertebaran dekat dunia ni sekarang. So korang pilihlah satu teknik dia yang korang akan gunakan sampailah korang master gila-gila and korang boleh kenal market. Sebab setiap satu teknik tu korang nak fahamkan dia and korang nak sesuaikan dia dengan market, makan bulan, malahan ada yang makan tahun juga. Sebab dia tak jadi macam benda tu tak boleh datang sekali. Korang buat 2-3 hari korang boleh dapat, dia takkan. Dia akan teknik atau strategi yang korang gunakan tu dia memang akan korang akan boleh baca nanti. Okey, dia kalau dia dah naik macam ni, kadang-kadang dia turun macam ni, apa dia jadi. Kadang-kadang dia turun macam ni, dia naik macam ni, apa jadi. So sebab itulah gunanya kadang-kadang otai-otai kita yang memang dah lama ni, dia orang akan fokus dengan satu teknik dia sebab dia orang dah faham. Bila dia orang pegang strategi tu, dia orang dah biasa dengan market tu, so dia orang akan tahu apa yang akan jadi seterusnya. Dia orang akan boleh nampaklah kesan-kesan peninggalan jurung-jurung besar daripada atas sana. Alright. So untuk hari ni saya akan sharekan satu lagi teknik yang mungkin bersesuaian juga dengan korang. So korang boleh cubalah. Alright. So untuk hari ni kita nak pergi dekat kita gunakan indikator. Yang ni sebab saya untuk pemula ataupun mereka yang baru nak join, baru berjinak-jinak dengan All In Trade, bolehlah guna juga strategi ni, yang mana kita gunakan EMA 5, 13 dan juga 55. 55 warna hijau ni,
Nampak Alright. Apa? Apa tu? Apa saya cakap tadi? Kuning yang 13 ni. Alright, 13 ni. Yang biru yang ni 5 ni. Alright. So korang tengok. Dah setting macam ni, kita letak 3. Alright. So apa yang kita boleh buat? Korang tengok tindak balas dia. Yang strategi, teknik yang saya guna ni ataupun strategi yang saya guna ni adalah saya set up sendiri and saya tengok apa kesan dia dekat indikator ni. Contohnya, kalau garisan 55 ni, alright, garisan 55 ni berada di atas, dia akan kuat untuk turun. Dia berada di atas daripada garisan kuning atau garisan biru ni, dia akan kuat turun. Alright, so nampak turun kan. Bila dia dah bersilang, dia dah potong dua-dua ni, dia ada dekat bawah, yang dua ni kuning dengan biru ni ada dekat atas, dia akan kuat naik. Selagi dia tak tembus ni, dia akan kuat naik je lah. Kuat naik. Dia akan bertindak balas yang agresif juga apabila dia cecah kat sini, dia akan mantul balik. So tengok ni, dia cecah, ni dia dah tembus, dia dah naik, dia dah tak hiraukan dah. Lepas tu dia turun, dia cecah, dia mantul. Dia turun balik, dia cecah, dia mantul. Ni mantul, naik balik. So yang ni, dia turun, dia mantul balik naik atas. Melainkan kalau dia dah pecah, dia dah break line 55 ataupun EMA 55 ni, barulah dia akan buat pembalikan arah. Dia tukar direction. Mungkin dia pergi daripada uptrend, mungkin dia pergi downtrend. Kalau downtrend, mungkin dia pergi uptrend. Ataupun dia akan buat sideways jugalah. Alright. So tengok kat situ. Kenapa saya kata kita kena fokus dengan satu strategi je. Sebab kalau korang tengok, kadang-kadang bila kita dah baca macam dia turun, dia dah touch ni, dia akan naik kan. Kadang-kadang dalam 110 ada satu case lah, mungkin dia tembus macam ni. Lepas tu dia tembus sikit gini, baru dia naik balik kan. Sebab tu kita kena fokus dengan beberapa kita kena fokus dengan satu strategi dan kita kena tengok apa tindak balas strategi kita tu dengan market. Alright. So kita tengok price action dia macam mana. So you guys harap faham sebab dia ada banyak juga Dia ada kalau indikator ni bertindak balas dekat sideways macam mana daripada uptrend, bila dia touch dia naik, dia jadi uptrend balik. Macam kita tengok dia dah macam nak downtrend kan, tapi sebenarnya dia nak uptrend balik. Korang kena sesuaikan, korang kena tengok balik, kena kaji. Okay, jom. So untuk contoh, jom kita buat. Macam sekarang ni, kita tengok kalau dia dah sampai ni, yang ni, dia dah sampai turun bawah ni, kita boleh pasang untuk buy. Dia akan naik balik. Tapi, kalau dia dah lama sangat turun naik, dia akan jadi juga. Dia akan, hujung-hujung dia akan tembus juga sebab dia, market ni dia tak akan selalu naik. Dia akan turun juga kan. Okay. So, you guys kena tengok juga. Kalau dia dah break, 2 candle, 3 candle, korang dah boleh standby untuk sell. Alright. So, jom kita try open position lah. Ini daripada sideways Daripada sideways ni, kalau ikut pengalaman saya, kalau sideways dia touch kat sini, 70% dia akan naik balik lah. Tapi kalau dia tembus, dia akan turun bawah. So kita biar dulu, kita tengok market mana yang. Okay, kalau macam ni, dia dah potong kan. Nak masuk, boleh masuk kat sini. Tapi kalau untuk save lagi, tunggu dia turun dulu, dia touch balik ni, baru kita pasang. Sebab dia akan retest. Kebiasaan dia akan retest. Alright. Contoh macam ni. Dia dah masuk, dah tembus, dia akan retest satu candle and dia baru turun balik. Sebab tu kena study, kena tengok, kita dah faham, lepas tu kita tengok balik market, tengok back test kita macam mana. Alright. Lagi satu, kalau kebiasaannya kita kalau nak trade memang kena sabar. Kita kena tak boleh nak
main masuk je position, sebab kadang-kadang bila kita ikut hati tu ni boleh ni masuk, tapi kita tak ada kriteria dia, ataupun contoh kalau ada 5 point, kita tengok 1 point dah kena, dah ada, kita terus masuk. Padahal ada 4 lagi yang kita tak tengok kan. Point ni maknanya macam tengok support resistance dia dah ada dekat mana, lepas tu tengok juga candle dia, candle apa yang terbentuk tu kan. Lepas tu tengok harga tertinggi tu dah sampai ke belum. So tengok benda-benda tu semua, barulah kita boleh meminimaliskan kita punya risiko kerugian. Alright, so jom kita cuba cari. Okay, dia dah masuk, kita up. Okay, yang ni kenapa saya masuk dekat sini, sebab dia dah sampai, nak sampai ni sebenarnya dia tak sampai lagi, tapi dia nak sampai, kita dah boleh standby jugalah untuk buy. Tapi kalau anda kata yang ni loss, kita boleh compare untuk satu lagi open position. Sebab tadi kalau saya cakap tadi, kita kena tunggu dia touch kan, baru kita naik kan. Dia ada dia punya, sebab itulah kita kena biasakan dengan strategi tu. Contoh kalau jadi macam ni, kita boleh tahu ini sebenarnya dia memang dah nak sampai dah. So kita boleh standby untuk buy. Tapi kalau anda kata loss, next candle dia akan jadi buy juga, sebab dia dah sampai kat bawah ni, and dia dah break support ni sebenarnya, and sekejap, kita tengok ada profit ataupun loss ataupun draw. Okay, dia draw. Alright. So yang ni satu lagi, kalau nak gunakan benda ni, kita kena trade apa orang panggil di detik 00. Alright, detik 00. Okay, dari segi pengalaman saya lah sebelum ni, kalau dia dah touch macam ni tapi dia tinggalkan doji kat sini, dia akan turun ke bawah memang sangat-sangat tinggi. So sangat bahaya juga kalau kita nak open position kat sini. Right, so jom kita guna apa? Mana lagi guys? Okay, yang ni kita boleh pasang buy. Sebab kenapa saya pasang buy? Sebab dia ada moment yang cukup kuat kat atas ni, orang panggil apa, tekanan yang kuat dekat atas ni. Candle hijau ni dia naik. Right, tapi anda kata ini loss, kita akan kompensasi $25. Alright. Okay, kita boleh terus cari market lagi. Market Bitcoin pun memang ni dia sedang orang panggil apa, agresif juga.
Okay, profit guys. Alright, yang ni sebolehnya kita kena, orang kata apa lah, saya pun dah tak ingat dah. Kita kena lari daripada market-market yang agresif. Macam mana nak tengok market tu agresif? Yang ni saya terlepas pandang tadi. Kalau dia punya ekor-ekor ni tinggi, panjang-panjang ni, so kita elakkan lah. So market ni sebenarnya sangat liar. So kita cari market yang relax je. Market yang dia punya ekor-ekor dia tak panjang, dia relax je kan. Alright. Okay, so kita back to 5. Open position. Balik, cari moment. Relax ni kena santai. Kalau korang rasa macam tak santai, korang memang akan loss. Sifu-sifu semua ramai dekat luar ni. So korang pilih lah yang mana yang paling bagus. Bukan yang mana yang paling bagus, yang mana yang sesuai dengan korang. Kadang-kadang teknik tu dah bagus tapi tak sesuai dengan kita. Kita tak faham, and kita tak, kadang-kadang sebab kefahaman kita ni manusia lain-lain kan. So kita tak boleh nak harap orang faham apa yang kita kongsikan. Alright. So selagi korang boleh, cuma jangan buang masa dekat banyak teknik lah. Korang kena fokus kat satu teknik yang korang rasa korang dah try lebih kurang seminggu and dia okay. Guna kat demo account jangan try dekat real account, nanti terduduk korang. Alright. Yang ni sebenarnya dia buat sideways ni. Ini dia dah nak turun ke bawah and dia nak naik atas. Kita tengok kalau dia ada movement yang kuat naik ke atas, nanti kita boleh. Sebab ini dia dah cuba untuk turun bawah and ditendang semula ni atas, tapi dia tak cecah lagi sini kan. So kita tunggulah. So yang ni GBP USD kita boleh standby. Okay, GBP USD kita biar kat atas ni. Tengok kalau ada moment dia break 4 ni, dia naik atas sikit ni, ataupun dia break yang ni, baru kita pasang buy lagi. Sebab maknanya ni dia dah tolak. Right. Tapi kalau dia turun bawah lagi nanti and dia tembus ni, itu dia nak continue turun lah sebenarnya. Sebab itulah orang trader-trader yang berjaya ni, dia orang berkawan dengan chart ni. Dia berkawan dengan market. So market boleh bagi tahu okey tak okey, benda ni okey tak okey. Market, maksud saya market tu bukanlah bagi tahu terus dia, weh macam ni. Tapi market, maksud saya market bagi tahu tu, kita tengok market kita dah tahu, kita tengok chart kita dah tahu dah apa yang akan berlaku sebenarnya, apa yang nak berlaku, and harga tu sebenarnya dah ke mana. Dia dah sampai tempat rehat dia. Sebab biasa market dia akan buat wave kan, high low, high low low. Lepas tu dia akan buat support resistance, support become resistance. So berkawanlah dengan market. Berkawan tu maknanya korang kena selalu tengok market. Tengok je chart. Tiap hari bangun tengok chart, sampai korang pejam mata ke pun korang nampak chart. Korang tengok apa-apa yang naik gunung-gunung pun korang nampak macam chart. Kan? So itu bermakna korang dah berkawan rapat dengan chart. So orang yang berkawan ni insya-Allah dia akan okey. Alright, dia dah break sikit kat sini tapi saya tak dapat confirmation lagi. Orang pelik kan, macam mana nak buat confirmation? Macam mana kita nak tahu benda tu confirmation ni kan? Confirmation ni kriteria yang korang rasa korang dah letak 5. Contohnya harga dia dah sampai ke belum, dia dah break support resistance ke belum, dia dah candle apa yang terbentuk. Contohnya kalau dia masih, lepas tu dia adakah dia dekat sideways. Itu kriteria yang korang dah letak 4. So kalau 4-4 ni ada, korang confident untuk buka position, barulah korang buka. Right? Tengah orang cakap apa lambat sangat ni cari market ni, masuk je lah. Itu ikut hati dek. Kalau ikut hati memang nak masuk semua benda kan. Tangan ni gatal je nak klik. Ini boleh ni, tak masuk. Kita bukan main tekan-tekan kita bukan main roulette. Kita bukan main tikam-tikam nombor. Sebab kita tengok
Ini kalau main tekan-tekan nombor. Ni nampak. Yang ni dia dah naik dah. Alright. So dia akan teruskan apa? Dia punya kenaikan lah lepas ni. Dia ada dua tau. Satu dia akan tindak balas dengan warna hijau ni. Satu lagi dia akan tindak balas dengan kuning ni. Contoh kalau dia turun nanti, dia touch je kuning ni, dia akan naik balik. Kuning ni adalah EMR 13. So kalau nak standby kat situ pun boleh juga sebenarnya. Allah, tadi saya tak tengok lah ni. GBP USD. Kan dia dah naik. Dia dah naik guys. Kan dia dah potong tadi saya cakap kalau dia dah tembus sini nanti kita boleh pasang buy. So ini kita dah terlepas pandang. Terlepas pandang dia. Oi. Sebab momen tu kuat. Ish. Okey. Kita buka open position. 2 minit. So tunggulah. Tapi andai kata kalau loss, kita open position $10 1 minit. Boleh? So jom kita cari market lain. Gold naik tadi kita OP kat mana? Bitcoin ya. Tadi kita buka composition di okey. %10. Okey guys, ini yang sangat bahaya. Sebab itulah saya cakap kadang-kadang saya tak suka main ataupun trade dekat selain daripada Euro USD dan juga GBP USD. Inilah yang sangat-sangat meranapkan geng-geng kita ni. Korang follow ni, korang nak compare pun tak boleh ni. Kalau korang compare pun rugi je. $5 korang compare, korang nak letak berapa? Nak dapat ni $10 je. Right? So kalau compare ni pun sebab dia dah sampai kat ni, dia mungkin akan naik juga lepas ni. Tapi kalau kita nak compare pun $10 je. So sangat rugi. So biarkan je. Jangan hiraukan dia. So mungkin ini bukan rezeki kita. Right? So bagus contoh ni ada kat sini. Ini sebab itulah saya galakkan untuk berada dekat GBP USD dengan Euro USD saja. Inilah orang kata market yang paling stabil yang takkan lambat untuk dia berubah-ubah. Okey. Okay, kita compare kat sini. 1 minit. Kenapa 1 minit kan saya buka kat sini? Sebabnya yang pertama dia dah sampai kat sini. Alright, dia dah sampai dekat kuning ni. So dia akan naik. Sebab yang ni tadi dia akan naik, dia turun. So yang ni dia akan sampai kat sini, dia akan naik balik. Sebab tu saya buka open position $10 dekat situ untuk cover balik yang hanat dekat sini tadi market. Kita tak nak kawan dengan market ni, Euro CAD ni. Dia apa? Dia telah tak apalah, itu bukan rezeki kita lah maknanya.
Tapi pokok pangkalnya apabila kita mengalami loss, kita jangan tension, kita jangan pening kepala, kita jangan dendam dengan market. Kita kena biarkan sahaja and kita anggaplah tu bukan rezeki kita. Alright. So rezeki kita dekat market lain. So ini GBP USD. Dah profit. Alright, $3 je lah. Sebab tadi kita compare $5 kan. Alright, so kita cari lagi market. Tu je, macam tu je cara dia. Money management is very important juga guys. Money management, so kalau korang rasa macam walaupun modal korang tinggi, contoh kalau korang ada $10,000 pun, korang nak trade sekali trade $100. Tapi kalau sekali kalau korang compare jadi $200, $500, dia sampai lipat korang sampai $1,000 juga. Besar guys. So money management tolong kontrol elok. Sebab dia kalau money management hancur, emosi korang juga akan hancur and trading korang pun akan hancur. So hati-hati. So next, kita akan buka last position, last open position ni, and diharapkan korang okey. Kalau tak faham boleh komen dekat bawah, tanya. Alright. And insyaAllah saya akan jawab lah. Kalau ikut dia punya kita punya strategi ni, sebenarnya dia ada kegunaan dia dekat sideways juga. Dekat sideways macam nak baca, tapi yang tu next video yang saya akan kongsikan. Kalau korang nak belajar juga, ataupun nak tahu juga cara tu, boleh komen dekat bawah. Alright. Lepas tu dia ada juga pakai benda ni, indikator ni ataupun strategi yang saya gunakan ni, dia ada juga golden moment dia. Golden moment pun ada tadi 2-3 golden moment yang saya dah nampak, tapi saya tak open sebab saya tak nak campur-campur task hari ni ataupun topik hari ni. Alright. So kita pergi step by step. Golden moment untuk strategi ni pun ada. Alright. Tapi golden moment pun dia bukanlah 100%. Golden moment dia sampai 95%. 5% je nasib. 95 tu confirm akan profit sebenarnya. Okey, yang ni kita akan buka open position buy. Sebabnya guys, dia dah touch kat sini and dia bergerak dengan pantas ke atas ni. So kita buka open position buy dengan $15 untuk yang terakhir ni guys. Oh, tapi tengok dia macam nak turun ke bawah lagi ni. Sebab kalau dia close kat atas ni tadi, kita boleh open position. Tapi dia tak close, dia close shadow je ni. So agak bahaya sebenarnya. Kalau dia close candle ni, dia close kat atas harga ni, kita boleh open. Tapi bila dia turun bawah balik ni, maknanya penolakan yang kuat daripada seller kat atas ni guys. So sebab itulah saya tak buka. Agak berbahaya di situ. Kita open position $10 90. 2 minit ya. Kita buka 2 minit. Yang pertama sebab dia dah sampai kat warna kuning ni. Warna hijau ni. So dia akan naik nanti, kita akan tengoklah. Lepas tu dia dah sampai dekat sini, tempat yang dia break tadi. So ada kata loss ni, kita akan compare lagi $25. Sebab dia dah sampai kat sini kan. Kalau korang tengok kan. Tapi kan dia kata dia break. Aduh. Ini adalah last open position kita guys. Kalau profit kita akan stop, kalau tak profit kita akan compare seminit. Ada 1 minit lagi. Kebarangkalian dia akan buat sideways tu tinggi sebenarnya. Sebab dia sama juga macam atas ni.
Kita tengoklah. Ada lebih kurang 40 second lagi. Kadang-kadang market ni dia nakal ya. Dia menguji kita punya jantung kita. Sebab tu kebanyakan orang yang jantung tak okey, dia akan trade 5 minit. Ini dalam masa 1 minit pun dia boleh slide tau, sliding. So itu memang hati-hatilah guys. Sebab tu kadang-kadang satu. Alright guys, kita profit. Okay. So itulah cara-cara je. Kalau korang tak ada faham. Kalau korang kurang faham, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. So kalau ada apa-apa lagi yang tak faham ataupun nak golden moment, saya tak nak kongsikan lah sekarang ni. Sebab ini topik lain kan. So jumpa lagi untuk next SBO Trading bersama dengan saya Syah Sulaiman di platform All In Trade. Jumpa lagi guys. Kalau berasa bermanfaat, share lah video ni. Assalamualaikum, bye-bye. Ciao.